Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So saya minta seorang respon pada saya. Ada dengar suara? Ada dengar suara tak saya? Dengar. Dengar. Okey, baik. Dengar. Oh, sebelum nak mula ada respon banyak dah. Alhamdulillah, syukur. Dengar. Pakat respon dengan baik. Terima kasih. Baik. So Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak ucapkan terima kasih dulu. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih pada MPDCA dan juga pihak JPMPP yang telah menganjurkan program ini khas untuk semua anak-anak murid di Pulau Pinang. Dan program ini telah dibuat khusus untuk memastikan pencapaian pelajar-pelajar terutama yang dalam bidang sains ini meningkat seperti meningkat tahun lepas. Tahun lepas meningkat ya, sebelum meningkat. So kita nak lagi konsisten dengan peningkatan yang lebih baik. So kita akan buat program, kita akan buat hari ini, kita akan tengok bab 1, iaitu tentang mikroorganisme. Okay, mikroorganisme. So saya tengok di sini ada seramai 251 orang. So saya akan mulakan sebentar lagi. Sebelum itu saya akan ceritakan sedikit tentang perjalanan pembelajaran kita ataupun kelas kita pada malam ini. So kita akan tengok pada 1.1, 1.2, 1.3. Okay, kalau sempat 1.3. Kita tengok 1.1 ni akan tengok nota-nota berkaitan dulu. Kemudian kita akan terus kepada latihan-latihan yang berkaitan dengan bab dengan subtopik tersebut. Dan juga kita akan beri tumpuan pada pemahaman pelajar dalam pemprosesan sains. Sains ni dia berbeza dengan subjek lain. Sains ni perlu praktis. Practical dia make perfect. Orang panggil practice make perfect. So bila tak praktis, kamu tak akan jadi perfect. So saya terapkan dalam kelas ini dengan pembelajaran berorientasikan latihan yang ada eksperimen. So harapan saya sewaktu pembentangan dan perbincangan saya perlukan respon. Kita tak mau one way interaction, kita nak two way interaction. Means you kena respon sepanjang apa latihan yang saya soalkan. So kamu cuba jawab, salah tak ada masalah. Kita pun tak tengok kamu, tengok secara dalam talian saja tak apa, bukan dalam kelas. Kamu mampu jawab, kamu jawab. Okay, so kita akan lihat satu persatu detailnya dan each subtopik. So dan bila kamu ada masalah dan tak faham tentang setiap soalan yang saya kemukakan, kamu berhak untuk menanyakan soalan. So di sini kamu tengok gambar saya dengan pasangan saya ni. Pasangan saya tak lain dan tak bukan ni memang isteri saya. So kami akan buat duet lah. Duet. Dia Cikgu Nur Falahana binti Haji Othman daripada SMMK Datuk Haji Mat Badawi. So dia akan menjadi pasangan duet saya dalam membentangkan ataupun dalam perbincangan dalam kelas. Okay. So kita akan mula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan tengok yang pertama. Okey. Doa sebelum belajar dulu. Sama-sama dalam 1 minit baca doa ni. Ya Allah, tambahkanlah ilmu. Tambahkan aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Ya Rabbil Alamin. Baik. 1.1 dunia mikroorganisme. Dalam bab ini, dalam subtopik ini, pelajar dapat berkomunikasi mengenai mikroorganisme, menjalankan eksperimen bagi menunjukkan kewujudan mikroorganisme, dan juga menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Ini bahagian-bahagian ataupun
apa yang perlu kamu dapat dalam subtopik 1.1. So kita tengok yang pertama, berkenaan dengan flora normal. Flora normal merupakan mikroorganisma yang ditemukan pada organisma termasuklah manusia dan haiwan dan tidak menyebabkan penyakit. Kepentingan flora normal kepada kesihatan manusia adalah seperti berikut. Nombor 1, dari sini nombor 1. Nombor 1, flora normal bersaing dengan patogen untuk mendapatkan nutrien dan menghalang pembentukan koloni patogen. Flora normal terdiri daripada bakteria yang mensintesiskan vitamin B12 dan vitamin K. Flora normal merangsang pertumbuhan tisu badan seperti tisu kolon dan tisu di dalam calur pencernaan. Flora normal merangsang pembentukan antibodi melawan patogen dan penyakit. Sekejap, cikgu. Baik, seterusnya kita nak tengok kepada pengelasan mikroorganisma. Kita ada di sini algae, virus, protozoa, bakteria dan fungi ataupun dipanggil sebagai kulat. Dan semasa pembelajaran kamu dalam kelas, kamu telah mempelajari ciri-ciri yang ada pada alga, ciri-ciri pada virus, ciri-ciri pada protozoa, bakteria dan fungi. Tak perlu cikgu nak terangkan di sini, nanti kita akan tengok lebih mendalam dalam latihan. Okey, yang ni adalah antara part yang terpenting dalam pertumbuhan mikroorganisma. Okey, so antara eksperimen-eksperimen yang terlibat dalam subtopik ini adalah berkenaan dengan kelembapan, keamatan cahaya, suhu, nilai pH dan juga nutrien. Ini adalah lima eksperimen, 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, so yang ni yang ditekankan banyak dalam kelas. Eksperimen dan pemahaman berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. So kena hafal dan kena ingat dan kena faham. Itu penting. Baik. Kita tengok yang pertama, kelembapan. Keadaan yang lembap sesuai untuk pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma. Persitaran yang kering menyebabkan mikroorganisma kurang aktif dan merencatkan pertumbuhannya. Ini adalah satu contoh eksperimen ringkas yang digunakan untuk menguji kelembapan mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Baik. Yang ni kita tengok sekarang. Kita nak tengok, kita akan ubah di sini. Yang ni kesan cahaya. Kesan cahaya terhadap pertumbuhan mikroorganisma. So kita akan gunakan 2 roti lembap. Kemudian kita letakkan roti ni di dalam tempat yang tempat yang gelap. Yang ni kita letakkan tempat yang cerah. Kita biarkan selama 2 hari. Kemudian kita boleh lihat selepas 2 hari akan terdapat tompok-tompok kuning. Tompok-tompok kuning ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. So dilihat perbandingan antara yang ini dan yang ini, roti yang dalam keadaan gelap, roti dalam keadaan terang, menunjukkan roti di dalam gelap menunjukkan terdapat tompok-tompok kuning. So di sini menandakan bahawa pertumbuhan mikroorganisma adalah aktif pada ataupun dalam keadaan gelap ataupun dalam keadaan tanpa cahaya. Okay, ini dia penjelasan dia. Mikroorganisma seperti alga mempunyai klorofil yang memerlukan cahaya untuk menjalankan proses fotosintesis. Mikroorganisma seperti kulat dan bakteria tumbuh dengan lebih baik dalam keadaan gelap. Pendedahan kepada cahaya ultra ungu dapat membunuh mikroorganisma. Okay. Yang ni adalah kesan cahaya. Yang tadi pun kesan cahaya juga, tapi ini kesan cahaya yang dia letakkan beg plastik. Okay, beg plastik. Menunjukkan roti ini
tidak didedahkan di bawah cahaya matahari. Okay? So sama seperti yang tadi tu. Yang tadi tu kita boleh lihat dia tak ada, dia just mentionkan keadaan gelap, keadaan bercahaya. Sekarang ni dia lebih spesifik sikit, dia tunjuk sini yang ni diletakkan dalam beg plastik. So kita faham bahawa dalam ni dia roti ini tidak menerima cahaya matahari. So after a few hours, di sini selepas beberapa jam, kita tengok ada perubahan di mana kita lihat pada tompok kuning. Bilangan tompok-tompok kuning itulah menunjukkan kadar pertumbuhan bakteria. Berdasarkan gambar rajah ni, cikgu tanyalah, berdasarkan gambar rajah ni, kita tengok gambar rajah ni, boleh ubah dimanipulasikan apa ya? Jenis roti. Boleh ubah dimanipulasikan. Keadaan tempat letak roti. Keadaan tempat letak roti. Okey. So okey, terima kasih. Saya suka respon kamu. Walaupun tak betul tapi kamu cuba. Okey, good. Ada lagi nak cuba tak? Maaf tadi jawapan dia bukan jawapan dia ya. Beg plastik. Beg plastik pun bukan. Jenis tompok. Kehadiran Tak cahaya. boleh. Dimanipulasikan. Kamu tengok keadaan roti. Kamu tengok di bahagian ni. Saya tunjukkan kepada kamu di sini. Ini. Macam mana kita nak kaitkan dengan pemboleh ubah? Saya gunakan MV lah, pemboleh ubah dimanipulasikan. MV iaitu manipulated variable ataupun kamu boleh kata dia adalah PM. Macam mana kita nak katakan ni? Takkan kita nak kata kehadiran beg plastik? Takkan kita nak katakan kehadiran sinaran matahari? Apakah yang lebih baik? Pilih antara apa yang saya katakan tadi, yang mana yang terbaik untuk kita jadikan sebagai PM. PM tu faktor yang menyebabkan berlakunya perubahan. Yang mana perubahan yang kita perhatikan tu adalah yang ni. Kita nak tengok ni. Yang ni kita nak perhatikan kan. Ini adalah yang diperhatikan. So yang ni punca berlakunya, ini punca berlakunya ini. Ini cerita dia. Yang ni PM. So kita nak kata apa? Kehadiran dan ketidakhadiran sinaran matahari. Boleh macam tu? Boleh jawab macam tu? Kehadiran dan ketidakhadiran sinaran matahari. Ada jawapan lain selain daripada tu? Keamatan cahaya boleh cikgu? Keamatan cahaya kita terima. Keamatan cahaya kita terima. Terima kasih. Adalah jawapan yang tepat juga, keamatan cahaya. Terima kasih. Good answer. So, any other answer yang kamu nak bagi tahu kepada cikgu? Mungkin kamu ada jawapan nak tanya, cikgu boleh tak jawapan ni? Boleh cikgu pertimbangkan. Keadaan persekitaran? Keadaan persekitaran kita tak terima sebab keadaan persekitaran terlalu umum. Keadaan persekitaran mungkin kita nak tengok dalam keadaan kelembapan pun boleh, nilai pH pun boleh, tapi kita more on specific. So kita tengok pada keamatan cahaya ataupun kehadiran dan ketiadakhadiran cahaya. Okay. Kita kalau menjawab soalan sains ni, kita tak boleh terlalu umum. Kita kena specific on the answer. Okay. Terima kasih. Yang bagi respon, kita dah tengok sekarang. Yang kedua, PM dah dapat. Kita nak tengok PG, bergerak balas. Bergerak balas ni berlaku disebabkan oleh PM ataupun MV ni. Disebabkan oleh pemboleh ubah dimanipulasi. So, lebih amnya, kita boleh letakkan dia jawapan berdasarkan apa? Pemerhatian kita. Pemerhatian kita dalam eksperimen ni adalah lepas apa? Lepas 2 jam ni. Apa yang kita nak tengok? Kehadiran tompok kuning. Kehadiran tompok kuning. Kehadiran tompok kuning. Very good. Kehadiran tompok kuning ataupun bilangan tompok kuning kita terima. Kehadiran tompok kuning kita terima. Kemudian jawapan lain? Ada jawapan yang kita nak terima sebagai pertumbuhan bakteria tak? Kalau berkulat boleh cikgu? Apa dia? Kalau jadi macam kulat. Pertumbuhan kulat. Pertumbuhan kulat kita terima. Pertumbuhan kulat selepas beberapa jam. Sedap sikit kan? Kamu kalau nak jawab pertumbuhan kulat, kamu jawab pertumbuhan kulat selepas beberapa jam. Pada roti. Kalau nak jawab macam itulah.
Kalau tompok kuning, jawab kehadiran tompok kuning pun dah okey. Ataupun bilangan tompok kuning pun dah okey. Okay? So, any ataupun ada jawapan lain selain daripada jawapan yang saya bagi tadi? Okay, tak ada. Kita tengok pun boleh ubah dimalarkan apa? Selepas Jenis roti. Okay, very good. Roti. Okay, jenis roti. Next. Okay, kita nak tengok yang kedua iaitu suhu. Alright. Dalam suhu ni, kita tengok suhu yang pertama, suhu optimum, suhu 35 hingga 40 darjah Celsius merupakan suhu optimum bagi pertumbuhan mikroorganisma. Keadaan suhu terlalu rendah seperti terdapat di dalam peti sejuk merencatkan pertumbuhan mikroorganisma. Keadaan suhu terlalu tinggi pula mampu membunuh mikroorganisma. So dalam suhu ni ingat, kalau suhu melebihi 35, 40 ke atas kan, suhu 40 ke atas lah, 40 hingga ke semakin tinggilah suhu sampailah 100. Ia akan menyebabkan mikroorganisma tu mati. Suhu semakin rendah, dia tak membunuh mikroorganisma. Dia hanya dapat melambatkan pertumbuhan mikroorganisma. Tu kena ada beza sikit. Kamu lihat di sini. Di sini cikgu dah letakkan. Merencatkan ni tak mati tau. Merencatkan pertumbuhan ni dia hanya melambatkan pertumbuhan dia. Kalau suhu terlalu tinggi, dia membunuh mikroorganisma. So kena ingat macam tu. Sebab itulah kalau kita nak simpan makanan dalam peti sejuk, kamu lihat tu, makanan peti sejuk dia lebih tahan lama. Tapi dia takkan sampai 5 minggu ke sebulan ke tak. Dia hanya memperlambatkan pertumbuhan mikroorganisma. Adakah akan expired? Akan expired juga. Sebab dia hanya memperlambatkan pertumbuhan mikroorganisma saja. Tetapi kalau kita nak matikan, kita buat pemanasan lah kan. Bila suhu terlalu tinggi, lebih tinggi suhu tu akan menyebabkan mikroorganisma tu mati. So kena faham bahagian tu ya. Nilai pH. Yang pertama, nilai pH atau pH 7 adalah pH neutral, merupakan nilai pH optimum bagi pertumbuhan kebanyakan mikroorganisma. Terdapat sebahagian mikroorganisma yang dapat hidup di kesedaran yang sedikit berasid atau beralkali. Kalau nak lihat tentang asid ni, kalau nak buat soalan eksperimen, senang saya bagi situasi macam mana kita punya mulut kita ni akan ditumbuhi banyak mikroorganisma sebab ada nutrien. Bila ada nutrien, dia akan menggalakkan pertumbuhan perembesan asid oleh bakteria itu yang menyebabkan kerosakan gigi. Itu kalau melibatkan nutrien. Okay? Baik, kita tengok sini. Kadar pertumbuhan mikroorganisma meningkat dengan kehadiran nutrien yang mencukupi. Kadar pertumbuhan mikroorganisma akan terencat walaupun dengan kehadiran nutrien apabila faktor-faktor lain seperti kelembapan, cahaya, suhu dan nilai pH adalah terhad. So kena ingat benda tu ya. So bila sebut tentang keperluan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma, ingatlah yang tadi saya sebutkan. Macam juga manusia. Kalau manusia ni, kalau kita manusia, kalau kita nak cari rumah mesti dekat dengan apa? Dengan sumber makanan, tempat yang ada air, sebab yang ada cahaya untuk sidai baju dan sebagainya. Sama dengan mikroorganisma, dia sukakan tempat yang apa? Yang ada nutrien, sumber makanan, suhu yang sesuai, kelembapan udara. Lagi apa? Nilai pH. Okey. Lepas tu dan faktor-faktor seperti kelembapan dan kembang cahaya, kelembapan, cahaya, suhu, nilai pH dan nutrien. So 5 faktor ni lah yang mana mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Kita lihat yang seterusnya, kita terus kepada latihan objektif berkaitan dengan 1.1. Nah, yang pertama. Okey, nampak tak soalan yang pertama ni? Atau saya baca dulu.
antara yang berikut yang manakah kumpulan ataupun yang mana satu adalah alga? Ya. Ini kalau lah dekat dengan saya tanya dah. Ini apa? Kalau dapat jawab sebut betul saya bagi coklat, tapi dah jauh. Chlamydomonas. Chlamydomonas. Pandai. Kalau saya tanya B ni apa? Yeast. Oh, kalau saya tanya D, ni kumpulan apa? Virus. Virus. Pandai sungguh. Terima kasih. Rajah di bawah menunjukkan contoh-contoh. Ni jawapan dia A ya. A. Rajah di bawah menunjukkan contoh-contoh mikroorganisme. Okey, yang ni kita tengok. Ni kumpulan apa ni? Dah, saya tanya ni apa? Ni apa? Ni? Ameba. Bagus. Ni tapak kaki? Paramecium. Okey, dia kumpulan apa? Kumpulan protozoa. Very good. Very good. Oh, semua jawab. Alhamdulillah. Okey. Soalan saya senang sangat. Tak apa. Kita tengok lain. Antara berikut manakah hanya boleh diperhatikan dengan menggunakan mikroskop elektron. Mikroskop elektron ni saya cerita kat kamu. Dia digunakan untuk melihat mikroorganisme yang sangat seni. Sangat seni tu sangat halus. Okey. Good. Apa yang tadi orang jawab KL ni? Oh, virus Tadi sebelum saya sebut tadi ada berjawab protozoa tadi kan? Virus Good. Virus. So, okey. Teruskan lagi dengan nombor 4 antara mikroorganisme berikut yang manakah menjalankan proses fotosintesis. Right, saya cerita dulu fotosintesis. Fotosintesis adalah satu proses yang digunakan oleh organisme, terutamanya tumbuhan, digunakan untuk membina makanan sendiri dengan kehadiran cahaya, dengan kehadiran karbon dioksida, air akan menghasilkan makanan untuknya. Yang mana satu mikroorganisme yang menjalankan proses fotosintesis? A ni apa? Ameba. Ameba yang ni. A ni apa? Chlamydomonas. Alright. Very good. Good. Semua kumpulan alga menjalankan proses fotosintesis. Harap maklum alga. Rajah di bawah menunjukkan pembiakan aseks suatu mikroorganisme. Pembiakan aseks kamu tahu kan adalah contohnya pertunasan, belah ada dua, konjugasi, pembentukan spora. Okey? Yang mana satu jenis pembiakan ditunjukkan di atas? Belah ada dua. Okey, nombor 6. Rajah di bawah menunjukkan satu contoh mikroorganisme. Apakah kumpulan bagi mikroorganisme yang ditunjukkan di bawah? Di atas? Kulat. Okey, kulat. Very good. Yeast Kulat. Okey, nombor 7. Kita lihat sini, saya ceritakan dulu menunjukkan keadaan piring Petri yang berbeza. Okey, kita tengok pada suhu 5 ada. Okey. Kemudian M 37 ada. N 37 tiada. O 65 ada. Piring Petri manakah mengandungi bilangan koloni yang paling banyak selepas 3 hari? M. Bola. Okay, very good. M. Tak semua ni. Okay, M M, B, bola. Kenapa? Dia banyak koloni bakteria sebab mikroorganisme membiak aktif pada suhu 30 dan dengan adanya nutrien. Very good. Nombor 8, suhu yang manakah akan memusnahkan mikroorganisme dan sporanya? 1/2. Baik, 122 darjah Celsius. Kemudian kat sini.
suhu yang manakah memusnahkan mikroorganisma dan spora. Spora ni telur-telur dia ni, telur-telur mikroorganisma ni. So dia punya, kalau suhu melebihi 100, pada suhu tak sampai 100 tu mikroorganisma mati. Lebih pada 100, dia akan terus memusnahkan mikroorganisma dan telur-telurnya ataupun spora-sporanya. Very good. Mengapakah udang yang disimpan dalam peti siup masih segar selepas 3 hari? A. Mikroorganisma telah mati, mikroorganisma telah membeku, enzim dalam mikroorganisma telah musnah, pertumbuhan mikroorganisma menjadi perlahan. Pertumbuhan mikroorganisma menjadi Okay, mikroorganisma perlahan. Very good. Rajah di bawah menunjukkan contoh mikroorganisma. Kamu hanya sebut huruf saja ya. Antara berikut yang manakah ciri mikroorganisma itu? Ini apa? Ini bacteriophage. Okay. Ni satu virus influenza kan? Apakah dia punya ciri-ciri mikroorganisma ini? Okay, jawapan. Seorang jawab dulu. Jawapan dia apa? D. Membiak dalam sel perumah. Terima kasih. Betul. Sebab dia ini hidup dia bila dah membiak, dia terus ke perumah untuk membiak. Macam virus sekarang ni contohnya kita serang Malaysia yang sangat mengerikan ni. Ini di Pulau Pinang dah 1,000 lebih. Di Malaysia 20,000 lebih. Iaitu virus COVID-19. COVID-19 ini virus dia suka dia nak membiak dengan peredaran udara, sentuhan dan sebagainya. Okey, maksudnya dia perlukan perumah untuk pembiakan dia, untuk menambah bilangkan dia, untuk pembiakan dia. Tujuan virus ini adalah untuk membiak, dan untuk membiak dia kena cari satu perumah yang sesuai dengan dia. So dengan itu, dengan kaedah pembiakannya seperti peredaran udara, titisan air liur, kemudian sentuhan, dengan cara itu dia mampu untuk tersebar dengan pantas. So patuhilah SOP ya. Baik. Terus kepada soalan subjektif, rajah di bawah menunjukkan 2 mikroorganisma. Okey, apakah kumpulan mikroorganisma ini? Seorang saja jawab. Virus. Very good. Virus. Semua jawab laju. Tahniah. Virus. Yang ni last kali sebut. Ulang balik virus. Okay, good. Right. So, Virus. jom ingat jawapan. Alright, good. Jawapan yang betul. Virus. Okay. Yang ni adalah soalan untuk bahagian B ya. Bahagian B kertas 2. Okay. Bagaimanakah mikroorganisma ini membiak? Macam mana virus membiak? Rumah. Ni menjadi Di dalam membiak dalam sel perumah. Okey, saya tengok sikit Seorang murid menggunakan mikroskop cahaya untuk melihat sampel mikroorganisma ini. Bolehkah murid ini melihat mikroorganisma ini? Boleh. Tak boleh. Tidak saja. Dalam memberikan ataupun dalam memberi jawapan, kita akan merujuk pada pemberian markah oleh cikgu. Maksudnya kalau satu markah simple, tidak. Kalau 2 markah mungkin ada penjelasan. So di sini soalan kedua dia tanya, berikan alasan anda dalam satu C1. Baik. Kerana mikroorganisma ini sangat seni dan memerlukan mikroskop elektron. So jawapan dia kat sini pun dah memadai lah. So maksudnya kerana mikroorganisma ini adalah sangat seni, cukup pun okey. Kalau kamu nak tambah sikit, kerana mikroorganisma ini sangat seni dan memerlukan mikroskop elektron. Okey, untuk melihatnya pun boleh. Nombor 2, D, berikan 2 contoh bagi kumpulan organisma ini. Kita beri contoh bacteriophage dan virus influenza. Seterusnya kita tengok nombor 2, rajah 2.1 di bawah. Dan tadi tu virus tu kalau kamu kata virus sesama burung pun terima. Virus COVID-19 pun terima, tak ada masalah. Okey, tapi bila apa dia? H1N1.
H1N1 terima. Tapi kalau kamu kata H1N1, kamu kena buat dia punya simbol yang betul. Jangan salah. Jangan dia adalah satu nama dan tak boleh salah. Okay. Right. Rajah 2.1 di bawah menunjukkan mikroorganisme PQRS. Okay. PQRS, lengkapkan cara pengelasan dalam rajah di bawah. Okey, saya akan beri jawapan kepada kamu. Dari sini kamu lihat sini mikroorganisme fungi. Kita lihat di sini macam mana kita nak menjawab soalan ini. Soalan ini membekalkan 2 markah. Kena betul setiap bahagian baru dapat 1 markah. Kalau satu bahagian, satu betul, satu salah, kamu tak berupaya mendapat markah. Kamu kena betul, satu set ni betul, satu set betul, barulah dapat markah. So, kita lihat di sini, fungi-nya adalah, ulat adalah S dan Q, S dan Q. Okay. Manakala algae adalah P dan A. So, di sini bila kita beri markah, ini satu markah, satu set markah pertama. Kemudian set markah kedua, kita bagi markah yang kedua. So, dapat 2 markah. Rajah 2.1 menunjukkan mikroorganisme yang boleh menghasilkan makanan sendiri. So, makanan sendiri mestilah kumpulan alga. Yang mana satu? P ataupun A. Jadi satu markah je. Namakan. Ada pelajar, dia kata P, dia buat koma. R, okey. Tapi dia buat dan S. Adakah kita nak bagi satu markah? Ni jawapan dia. Dia bagi P, betul dah. Kemudian dia buat R pun betul. Tapi tiba-tiba dia tersilap pergi bubuh S. Kosong Boleh kita markah. markah? Okey, bagus. Kalau nampak macam ni, dia tak akan angka sebab dia salah. Okey? So, bagi satu jawapan yang tepat saja. Namakan proses yang dijalankan untuk menghasilkan makanan sendiri mudah saja. Proses fotosintesis. Nyatakan kaedah pembiakan bagi Q. Q ini pembiakan bagi Q secara penunasan, manakala S ini adalah secara pembentukan spora. Okay, so inilah untuk bahagian B. Okay, kita terus kepada satu eksperimen yang melibatkan satu faktor dalam mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Ini adalah part yang paling penting. Okay, part yang paling penting, sekejap lagi kita akan buat latihan latih tubi bersama-sama dan yang ni saya akan jelaskan cara penulisan jawapan kepada kamu. Sekejap lagi baru kamu akan beri respon macam mana nak menjawab setiap bahagian, setiap soalan yang disoal. Okay, so yang ni adalah eksperimen yang nak menunjukkan bahawa suhu mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Baik. Kita tengok tabur uji P disimpan di dalam peti sejuk dan selepas 3 hari bubur nutrien kelihatan jernih. Okey, satu. Dalam Q pula kita letak disimpan dalam suhu bilik dalam 27 darjah Celsius, bubur nutrien menjadi keruh. Beza, yang ni jernih jadi keruh. Manakala R disimpan dalam inkubator pada suhu 65 darjah Celsius, bubur nutrien kelihatan jernih. Okey. Saya tahu ada sekolah dia tak pakai tabung uji, dia pakai piring Petri. Kalau piring Petri dia tak panggil bubur, dia panggil agar-agar nutrien. Okey, dia buat bulat kan. Tapi tak apa, kali ni kita pakai tabung uji. Right. So, dalam menjawab soalan macam ni, soalan subtopik 1.1, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Ini adalah satu, ada lagi 4. Part tu kita akan bincangkan dalam latih tubi yang mana kamu perlu respon. Yang ni kamu dengar baik-baik macam mana kita nak menjawab soalan ini dengan betul. Okey? Rajah 3 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan suhu ke atas pertumbuhan mikroorganisme. Okey, kita ambil masa sikit, kita highlightkan suhu dan pertumbuhan mikroorganisme. Baik. Kita nak menjawab ini, kita kena teliti. Tulisan macam ni, nak gariskan macam ni. Kita ambil serius. Kamu sekarang bulan 8. Kamu akan ambil exam pada bulan 3. Ada masa lagi untuk kita improvekan teknik penulisan jawapan dengan baik. So, kita lihat sini. Mengenal pasti pemboleh ubah, dimanipulasikan. Okey, first kali kamu lihat sini.
Kamu tengok sini kesan suhu. Kalau tengok untuk mengkaji kesan suhu, kamu tahu dah suhu ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi. So saya letakkan PM. Letak PM no. Okay. Manakala pemboleh ubah dimanipulasi kita letak di sini adalah suhu. Okay, right, suhu. Itulah jawapan dia. Kemudian bergerak balas. Kamu tak boleh letakkan pemerhatian. Ni tak boleh. Ini pemerhatian. So kita merujuk pada yang ini. Apa yang kita nak lihat? Kita nak tengok keadaan bubur nutrien selepas 3 hari. Keadaan bubur nutrien selepas 3 hari. Sama ada bubur nutrien tu keruh ataupun jernih. Okay. Kemudian dimalarkan. Apa dimalarkan? Kita lihat di sini. Dimalarkan sama. Apa yang sama? Kemudian sini. Ketiga-tiga ini menerima bubur nutrien dan kutub bakteria yang sama. Kita kena adakan parameter di depan dia. Iaitu apa? Isi padu bubur nutrien ataupun isi padu kutub bakteria ataupun jenis kutub bakteria. Okey, tengok tu. Isi padu bubur nutrien, isi padu kutub bakteria, jenis kutub bakteria pun diterima sebagai dimalarkan. So kena pasti dan kelaskan. Yang mana satu dimanipulasi, yang mana satu bergerak balas, yang mana satu dimalarkan. Kemahiran ini akan mendorong pemahaman kamu kepada soalan-soalan yang lain. Okay? Sekarang kita tengok nombor 2. Nyatakan satu pemerhatian yang berlaku dalam tabung uji Q. Dia nak Q sahaja. Ini spesifik. Soalan yang mana dia nak jawapan spesifik. Kamu tak perlu cerita pasal P, tak perlu cerita pasal A. Dia perlu cerita pasal Q sahaja. Apa dia kita nak ceritakan? Bubur nutrien menjadi keruh. Ini sahaja jawapan dia. Pemerhatian untuk Q, bubur nutrien menjadi keruh. So, ini adalah the right answer. So, inference ni selalu disoal selepas pemerhatian. Kenapa berlakunya kekeruhan ini? Kenapa berlakunya kekeruhan ini? Kemudian kita lihat sini. Kerana bakteria membiak aktif pada suhu bilik. Kerana bakteria membiak aktif pada suhu bilik. Right? Kerana bakteria membiak aktif pada suhu bilik. Right. So, kita lihat yang seterusnya. Definisi secara operasi bagi mikroorganisme. Okay. Mikroorganisme. Okay, tengok ni. Mikroorganisme. Apakah definisi secara operasi bagi mikroorganisme? Mikroorganisme ialah organisme yang menjadikan bubur nutrien menjadi keruh pada suhu bilik. Tengok sini, kita ambil sini. Yang ni adalah pemerhatian kita. So, yang ni wajib kata organisme. Kamu tak boleh direct mikroorganisme menjadikan bubur nutrien menjadi keruh. Tak boleh. Kena ada organisme yang menjadikan bubur nutrien menjadi keruh selepas suhu bilik. Tengok ni. Dia ambil balik daripada pemerhatian ni. Mikroorganisme ialah organisme yang menjadikan bubur nutrien menjadi keruh pada suhu bilik. Itu maksudnya cara penulisan yang betul dalam definisi secara operasi. Okay. So, sebelum kita masuk latitude B, boleh ada soalan nak tanya ada untuk bahagian ni? Cikgu. Boleh. Tanya. Saya tanya, yang definisi secara operasi tu kan, kalau organisme tu kita tukar kepada bahan boleh ke? Bahan tak boleh. Mikroorganisme ialah bahan, tak boleh. Bahan tu kalau ada larutan kimia ke, jenis bahan. Sebab mikroorganisme ni ada satu saja, organisme. Yang tu lah betul. Masih cikgu. Benda hidup. Kalau kata mikroorganisme ialah benda hidup pun boleh. Okey. Dia spesifik ya. Ada lagi soalan? Terima kasih. Good question. Sama-sama. Ada soalan lain yang mana dia ada jawapan lain selain daripada jawapan saya. Apa dia? Cikgu nak tanya. Kita putus malam dia. Okey. Kalau organisme tu kita letak bakteria, salah lah kan? Mikroorganisme ialah bakteria. Tak boleh. Okay. Boleh no. Tapi kalau kata bakteria ialah mikroorganisme. Contohnya dia tanya, berikan definisi secara operasi bagi bakteria. Kan? Definisi secara operasi bagi bakteria. Yang ni dia tukar bakteria. So kamu boleh kata bakteria ialah mikroorganisme yang menjadikan bubur nutrien menjadi keruh pada suhu bilik. Faham kan?
Faham. Kasih ibu. Tapi sekarang ni dia kata mikroorganisma, so kita tak boleh buat bakteria. Kalau kata definisi secara operasi bagi bakteria ialah mikroorganisma ataupun organisma yang menjadikan bubur nutrien ataupun benda hidup yang menjadikan. Macam tu. Okay? Ada soalan lain? Kamu kena tanya saya akan respon. Kalau saya tak mampu, saya akan tanya saya punya pasangan duet saya. So nak bagi kamu tak dapat jawapan yang salah. Cerita dia macam tu. Ada soalan lain? Ada kat sini tak? Ada jawab pembuluh ubah bergerak balas, dia kata pertumbuhan bakteria. Ada tak? Ni. Bergerak balas. Ataupun PG dia letakkan pembuluh ubah bergerak balas. Ada tak? Di sini. Boleh tak pakai pertumbuhan bakteria? PG. Pembuluh ubah bergerak balas. Seorang jawab ibu. Boleh ke tak boleh kita letakkan pertumbuhan bakteria ini sebagai PG? Boleh. Bagus. Tapi jawapan first kali kita tengok keadaan bubur nutrien seperti 3 hari lah, ataupun kekeruhan dan tidak keadaan jernih dan keruh bagi bubur nutrien seperti 3 hari kita terima juga. Ataupun kamu kata keadaan bubur nutrien seperti 3 hari ataupun pertumbuhan mikroorganisma. Alright, good. Ada answer? Boleh tak kita letakkan jenis tabung uji? Tak boleh. Untuk dimalarkan. Very good. Bagus. Itu maksudnya pemahaman kamu dah faham bahawa radas tambahan tidak boleh dipertimbangkan sebagai pembuluh ubah dimalarkan. Radas tidak boleh dipertimbangkan sebagai pembuluh ubah dimalarkan. So bahan saja kita terima sebagai pembuluh ubah dimalarkan. Bagus. Peralatan, saiz tabung uji, saiz termometer tak boleh. Jenis termometer pun tak diterima. Ada orang tulis jawapan kat saya, jenis tabung uji penunu Bunsen pun ada. So kamu dah faham di sini radas tidak boleh dipertimbangkan langsung sebagai pembuluh ubah dimalarkan. Right. So ada lagi sebelum cikgu masuk pada latih to be? Tak ada cikgu. Alright. Okay, kita akan terus kepada don't limit your challenge, challenge your limit. So kamu kena push yourself sampai you faham untuk setiap topik yang kita bincang. So bahagian ini kita nak tengok master in science process skill, di mana kita nak lihat kemahiran kamu memberi respon dari aspek pemerhatian, inference, hipotesis, pemboleh ubah dan definisi secara operasi. So, saya paparkan gambar ni supaya kamu tengok dulu apakah yang perlu kamu kena cari ke lima elemen ini dan ready untuk memberi jawapan. Okay. Untuk sesi ni, pasangan duet saya akan teruskan sesi ni dan beri respon ataupun buatkan ini sesi ni menjadi 2 hala, maksudnya bagi interaksi. So soal jawab tu penting. Okay. So kita tengok slide yang pertama. Okay. Tengok dan fahamkan. 1 minit. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Okey, terima kasih. Salam perkenalan. Terima kasih saya ucapkan pada pihak penaja iaitu program PMPDCA pada malam ni yang ditajuk oleh PDCA. Okey, kita nak tengok seterusnya adalah latihan. Okey, jadi sebelum cikgu mula, tadi cikgu Aswad dah bagi dah mengenai Master in Science Process Skill. Jadi penguasaan kamu perlu ada dalam untuk kamu menjawab soalan bahagian A dan bahagian C. Okay, di mana melibatkan 12 kemahiran dalam kemahiran proses sains. Baik, jadi kamu kena catatkan
sekarang ni sebab yang ni adalah soalan-soalan yang sering ditanya pada bahagian A untuk format KSSM di mana markah yang diperuntukkan adalah 20 markah. Okay, so you should master in science process skill yang melibatkan pemerhatian, inference, hipotesis, pemboleh ubah dan yang terakhir adalah definisi secara operasi. Baik, kita rujuk pada soalan yang pertama. Okey, bagaimana kita nak tackle soalan untuk bahagian A, kertas 2 untuk topik mikroorganisma. Dia bagi kat sini adalah 3 tabung uji A, tabung uji B dan tabung uji C. Kemudian kamu buat analisis. Okey, kamu buat analisis apakah perbezaan yang ada di dalam tabung uji A, tabung uji B dan tabung uji C. Jadi kita rujuk kat sini, tabung uji A melibatkan larutan asid, tabung uji B melibatkan larutan natrium hidroksida dan tabung uji C melibatkan air suling. Baik. Jadi yang berbeza yang ni. So dia akan jadi pemboleh ubah dimanipulasi ataupun MV, manipulated variable. Dan kalau diberikan jadual, kamu tengok pada kolom yang pertama. Okey, jenis larutan adalah pemboleh ubah dimanipulasi dan seterusnya yang di bahagian belakang ni adalah pemboleh ubah bergerak balas ataupun RV di mana kamu tidak dibenarkan untuk mengambil pemerhatian ni, tajuk ni, pemerhatian tak boleh digunakan sebagai pemboleh ubah bergerak balas. Okey, sebab memang ada dalam soalan SPM sengaja diletakkan pemerhatian. Jadi kamu kena pandai tackle soalan. Okay, jadi sebenarnya dia nak tengok pemboleh ubah bergerak balas dia adalah keadaan bubur, nutrien ataupun pertumbuhan bakteria. Okey, jadi yang pertama tadi, okey, kamu kena tahu adalah pemerhatian. Okey, kemudian first, sebab apa cikgu sebut jenis larutan tadi sebagai pemboleh ubah dimanipulasi kerana kamu nak bina hipotesis. Di mana hipotesis adalah hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasi MV dan pemboleh ubah bergerak balas iaitu RV. Okay, dan corak ataupun cara untuk kamu menulis hipotesis mestilah ada MV, RV yang spesifik dan terarah. Okay, cuba seorang, bagaimanakah kamu nak membina hipotesis daripada rajah yang cikgu bagi ni? Boleh cuba? Kita nak cuba boleh? Boleh. Sila Amirah. Jika larutan asid digunakan, maka pertumbuhan bakteria akan terencat. Okay, very good. Nur Amirah. Tahniah. Okay, Nur Amirah menyatakan bahawa jika menggunakan larutan asid, maka pertumbuhan bakteria akan terencat. Tahniah, betul. Okay, dia ada MV dan ada RV serta spesifik. Okay, seterusnya. Okay, jadi hipotesis kalau kamu nak guna jika, maka, pemboleh ataupun kamu kata umum. Yang umum contoh pertumbuhan bakteria lebih baik dalam keadaan neutral pun boleh. Okay. Okay, selepas kamu menyatakan hipotesis iaitu hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasi dan bergerak balas. Okay, kita tengok pada soalan seterusnya. Apa tadi penguasaan dalam science process skill selain daripada hipotesis adalah pemerhatian. Jadi pemerhatian kamu rujuk pada jadual di sini dan kamu bermula dengan pemboleh ubah bergerak balas. Okay, iaitu contoh bubur nutrien menjadi keruh pada tabung uji C, manakala bubur nutrien menjadi jernih pada tabung uji A dan B. Itu adalah pemerhatian, di mana pemerhatian adalah perbandingan. Okey, rujuk pada perbandingan apa yang berlaku pada tabung uji A, B dan C. Baik, seterusnya adalah inference. Inference adalah sebab
kepada pemerhatian. Pemerhatian kamu, tadi kamu dah kata bubur nutrien menjadi keruh pada tabung uji C. Kenapa? Berikan sebab. Cuba inference. Kenapa bubur nutrien menjadi keruh? Saya nak try, cikgu. Boleh. Bubur nutrien menjadi keruh kerana berada pada suhu optimum. Suhu ke? Haziq, terima kasih. Dia pada Nilai apa? pH optimum. Pada nilai pH apa? 7 neutral. Yes, very good. Okay. Jadi, inference kerana kutu bakteria tidak dapat membiak pada pH 7 ataupun dalam keadaan neutral. Bagus Haziq. Okay. Seterusnya, kita tengok selepas membina inference, selepas kamu memberikan inference, kamu boleh menyatakan pemboleh ubah. Okey, tadi kita dah buat dah pemboleh ubah sebelum kita jawab hipotesis tadi. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi. Cuba. Jenis larutan. Jenis larutan. Okey, very good. Jenis larutan. Okey, Ilhan, Siti Nur Atira, Haziq. Okey, kemudian pemboleh ubah bergerak balas. Keadaan bubur nutrien. Very good. Tahniah. Bagus Adila. Okey, pemboleh ubah dimalarkan. Ingat tadi Cikgu Aswad dah bagi tips. Pemboleh ubah dimalarkan tak boleh radas. Hanya bahan saja dipertimbangkan. Jenis Jenis bubur nutrien. Yes, very good. Jenis Isi padu kultur bubur bakteria. Isi padu larutan. Isi padu bubur nutrien. Isi padu kultur bakteria. Jenis kultur bakteria. Tahniah. Okey. Kemudian yang terakhir kita nak tengok adalah pemboleh ubah. Adalah DSO untuk mikroorganisme. DSO ni singkatan untuk definisi secara operasi. Apa definisi secara operasi untuk mikroorganisme? So, kamu kena bermula dengan mikroorganisme ialah. Cuba. Cuba seorang. DSO untuk mikroorganisme. Ni cikgu kata yang nak bezakan A dengan A plus ni adalah DSO. Selalunya DSO ni duduk bahagian bawah sekali, yang terakhir. Sebab soalan ni adalah kemahiran berfikir aras tinggi. Tips dia, mikroorganisme ialah organisme. Okey Haziq nak cuba. Mikroorganisme adalah organisme yang saya lupa keyword lah cikgu. Yang tengok rujuk pada pemerhatian RV yang nampak. Apa RV yang nampak? Kamu nampak apa? Yang menyebabkan ni. Kelihatan jenis. Yang menyebabkan bubur nutrien kelihatan keruh. Apabila larutan air sungai digunakan. Very good Nur Amira Husna. Bagi satu ayat lengkap Nur Amira Husna. Mikroorganisme ialah? Mikroorganisme ialah organisme yang bila saya lupa ayat depan yang menyebabkan bubur nutrien kelihatan keruh apabila larutan air sungai digunakan. Very good Tahniah. Okay, very good. Okay, macam tu jawab. Alright, jadi hipotesis adalah hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasi dan bergerak balas. Pemerhatian kamu rujuk kepada apakah yang kamu nampak, iaitu merujuk pada pemboleh ubah bergerak balas yang terhasil. Kemudian inference adalah sebab kepada berlakunya pemerhatian yang merujuk kepada RV tak nampak. Kemudian pemboleh ubah ada 3, pemboleh ubah bergerak balas, dimanipulasi dan yang terakhir adalah DSO untuk soalan ni. Okey, seterusnya kita tengok kepada soalan berikutnya. Okey,
kalau kita buat analisis, okey ni contoh soalan. Okey, P tabung uji diletakkan dalam kotak hitam. Q tabung uji dibiarkan terdedah kepada cahaya menton. Apakah tujuan melakukan eksperimen ni? Ini eksperimen wajib ni, faktor-faktor pertumbuhan mikroorganisma. Eksperimen wajib yang kedua dalam topik pertumbuhan mikroorganisma. Okey, apa kamu nak kata tujuan ni? Untuk mengkaji apa? Untuk mengkaji kehadiran cahaya Untuk matahari membaca kehadiran cahaya matahari Dengan untuk mengkaji ke kesan atas keadaan bumbu neutron. keadaan bubur neutron Keadaan bumbu neutron. okey, keadaan bubur untuk nutrien kah? mengkaji kesan kehadiran cahaya Ke atas pertumbuhan Untuk- ni. Pertumbuhan Untuk bakteria. pertumbuhan bakteria. Jadi tujuan bakteria. eksperimen ni dijalankan adalah very good. Adalah untuk mengkaji keamatan cahaya ataupun kehadiran cahaya terhadap pertumbuhan bakteria. Okey, sekarang kita nak tengok apakah hipotesis. Ingat keyword dia, hipotesis adalah perkaitan hubungan di antara MV dengan RV. Okey, so MV kamu dah tahu dah. Kehadiran cahaya. RV pula adalah pertumbuhan bakteria. So apa hipotesis yang boleh kamu buat? Jika terdapat kehadiran cahaya, maka bubur nutrien menjadi jernih. Okey, jika terdapat kehadiran cahaya, jika ada kehadiran cahaya, maka bubur nutrien menjadi jernih. Ataupun kamu boleh buat hipotesis, jika terdapat kehadiran cahaya, maka pertumbuhan bakteria terencat ataupun pertumbuhan bakteria menjadi tidak aktif pun boleh. Okey, ataupun jika tiada cahaya ataupun jika dalam keadaan gelap, maka pertumbuhan bakteria menjadi lebih aktif pun boleh. Ada nak tanya soalan? Cikgu teruskan. Ini adalah hipotesis. Okey, ingat hipotesis yang baik adalah hipotesis yang spesifik dan terarah. Okey, seterusnya kita tengok kepada pemerhatian. Okey, pemerhatian kalau cikgu tanyalah untuk Q saja. Untuk P, minta maaf. Untuk P saja. Apakah pemerhatian yang boleh kamu nyatakan untuk tabung uji P? Pertumbuhan Bubur nutrien kelihatan keruh. Okey, good. Bubur nutrien kelihatan keruh. Okey, itu saja. Okey, pemerhatian kamu bubur rujuk neutron pada kelihatan bubur nutrien kelihatan keruh. Inference, sebab kenapa bubur nutrien ni kelihatan keruh? Merujuk pada pembuluh buah kerana tiada kehadiran Tiada kehadiran cahaya. kehadiran cahaya menyebabkan dia ada apa? kehadiran Menyebabkan cahaya dia Mikroorganisma pertumbuhan dia pesat. Pertumbuhan bakteria pesat. organisma Pertumbuhan bakteria pesat. pesat yes, very good. Pandai, bagus. Okey, inference, kenapa bubur nutrien kelihatan keruh? Kerana tiada cahaya menyebabkan pertumbuhan bakteria terencat ataupun tiada pertumbuhan banyak pertumbuhan bakteria. Okey, saya ulang. Inference, kenapa bubur nutrien menjadi keruh? Kerana tiada kehadiran cahaya akan membuatkan bakteria menjadi lebih aktif. Okey. Baik, seterusnya adalah okey, cikgu share balik. Sana. Okey, kita terus tadi. Hipotesis dah, pemerhatian dah,
Inference dah. Okey, pem boleh ubah kehadiran cahaya. Pem boleh ubah apa ni? Kehadiran cahaya. Manipulasi. Boleh ubah manipulasi. Keamatan manipulasi. Okey, boleh ubah di manipulasi. Kemudian pem boleh ubah bergerak balas. Adalah Keadaan bumi neutron. pandai. Keadaan bumi Keadaan liar. Okey, ataupun keadaan bumi nutrien. Okey, kemudian ataupun pertumbuhan bakteria. Kemudian pem boleh ubah dimalakan adalah isi padu untuk bakteria boleh. Jenis larutan. Jenis bakteria boleh ataupun isi padu larutan boleh. Okey, isi padu kultur bakteria pun boleh. Okey, sekarang DSO untuk mikroorganisma. Tadi sama juga macam tadi. Cuba. Ini kebat ni. Apakah mikroorganisma? DSO. Definisi secara operasi untuk mikroorganisma. Nak cuba lagi? Boleh. Mikroorganisma ialah organisma yang menyebabkan bubur nutrien menjadi bubur nutrien kelihatan keruh apabila tiada kehadiran cahaya. Very good. Tahniah Amirah, tepat. Okey. Mikroorganisma ialah organisma yang menyebabkan bubur nutrien kelihatan keruh apabila tiada kehadiran cahaya. Jadi tips untuk kamu menjawab DSO adalah mesti merujuk kepada RV yang nampak, pemboleh ubah bergerak balas yang nampak, yang dicatatkan. Kemudian mesti ada situasi, iaitu situasi dia adalah apabila tiada kehadiran cahaya. Okey, bagus. Okey, seterusnya kita tengok, seterusnya kita buat analisis. Okey, ni kita guna piring Petri. Ingat Cikgu Asad bagi tahu tadi, kita ada dua saja, sama ada kita guna tabung uji. Kalau tabung uji, dalam ni adalah bubur nutrien. Pandai. Kalau kita guna kultur bakteria, kalau kita guna piring Petri, maka kita akan gunakan agar-agar nutrien. Okey, jadi agar-agar nutrien ni merujuk kepada piring Petri. Okey. So apa hipotesis boleh buat? So kamu rujuk yang ni lembap, hak ni kering. Ini analisis kamu. Yang lembap dengan kering ni adalah pemboleh ubah dimanipulasi, iaitu merujuk pada apa? Faktor apa? Kehadiran air. Okay, very good. Kehadiran air ataupun kelembapan. Jadi apa hipotesis yang boleh kamu buat? Hubungan yang boleh kamu buat antara kehadiran air dengan bilangan koloni bakteria. Jika terdapat kehadiran air, maka bilangan koloni bakteria adalah banyak. Pandai, bagus. Okey, pemerhatian. Pemerhatian, tengok yang banyak yang memberi perubahan. Kehadiran air bukan bagi. Start dengan ni dulu, cikgu kata. Start dengan yang ni dulu. Start dengan yang ni. Bilangan koloni bakteria. Bilangan koloni bakteria adalah? Bilangan koloni bakteria lebih banyak. Pada piring Petri? Pada piring Petri A. Manakala good. Bilangan manakala bilangan koloni bakteria sedikit. Pada piring Petri. Bagus. Okey, bagus. Tanya. Okey, cikgu bagi clarification. Okey, kamu start dengan yang nampak. Okey, untuk pemerhatian kamu start dengan apa yang kamu nampak. Bilangan koloni bakteria banyak pada piring Petri A berbanding bilangan koloni bakteria sedikit pada piring Petri B. Okey, kamu buat perbandingan untuk pemboleh ubah bergerak balas yang dicatatkan. Okey, inference. Kamu mula dengan kerana. Okey, kerana. Kenapa kat sini banyak? Kenapa bilangan koloni bakteria banyak dekat A? Kerana terdapat kehadiran air yang menyebabkan yang menyebabkan bakteria banyak. Okey, very good. Okey, bilangan koloni bakteria banyak apabila banyak kerana terdapat kehadiran air
yang membuatkan pertumbuhan bakteria menjadi aktif. Okey. Okey, very good. Okey, sekarang cikgu nak tanya pembuli ubah dimanipulasi. Kamu dah tahu apa dia? Kehadiran Air. Pembuli ubah bergerak balas. bilangan koloni Dimalarkan, boleh tak cikgu nak ambil jenis piring Petri? tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Pandai. Sebab dia adalah radas. Kita hanya ambil bahan saja, iaitu bahannya adalah isi padu agak-agak nutrien ataupun isi padu kultur bakteria ataupun jenis kultur bakteria. Okey, yang ni yang kamu sangkut ni. Kita bagi betul-betul, clear betul-betul. Bilangan hari. Bilangan hari. Okey, kalau pembuli ubah dimalarkan bilangan hari, boleh tak? Pandai. Boleh je. Boleh. Bagus. Okey, apakah DSO untuk mikroorganisma? Cikgu nak minta Hafizul jawab. Hafizul, Muhammad Hafizul Nur Hisham. Apa DSO untuk mikroorganisma? Senyap tak dah? Siapa-siapa yang Ataupun siapa-siapa yang nak cuba. Mikroorganisma ialah organisma yang menyebabkan bilangan koloni bakteria menjadi banyak apabila terdapat kehadiran air. Okey. Bagus. Okey, jadi bagus Amira. Okey, Amira banyak cuba. Dan Amira menguasai sepenuhnya definisi secara operasi untuk soalan ni untuk mikroorganisma. Okey, sekarang masih lagi menggunakan agar-agar nutrien di dalam piring Petri. Okey, dua-dua guna agar-agar nutrien. Okey, satu ada nutrien, satu tanpa nutrien. So apa pembuli ubah dimanipulasi? Faktor apa? Kehadiran nutrien. Okey, very good. Kehadiran nutrien. Kemudian apakah pembuli ubah bergerak balas? Bilangan koloni bakteria. Okey, very good. Okey, sekarang boleh tak buat hipotesis? Boleh. Macam mana nak buat? Jika kehadiran nutrien jika kehadiran nutrien ada, jika kehadiran nutrien ada, maka bilangan koloni bakterianya lebih banyak. Pandai. Okey, pemerhatian. Apa pemerhatian? Start dengan ni. Bilangan koloni bakteria pada piring Petri A lebih banyak. Manakala bilangan koloni bakteria pada piring Petri B lebih sedikit. Bagus. Tahniah, betul. Okey, inference. Kenapa E banyak? Kerana ada kehadiran nutrien. Yang menyebabkan bilangan koloni bakteria bertumbuh aktif. Menyebabkan bakteria tumbuh dengan aktif. Okay, very good. Pembuli ubah. Okay, dimanipulasi. Kehadiran nutrien. Bergerak balas. Bilangan Dimalarkan. isi padu kutu. bakteria. Faham tak lagi? Kamu dimalarkan ni yang sama. Apa yang sama? Kamu letakkan parameter dia sama ada jenis ke ataupun isi padu. Okey, sekaranglah yang terakhir untuk definisi untuk kemahiran proses sains, DSO, definisi secara operasi untuk mikroorganisma. Mikroorganisma ialah organisma yang menyebabkan bilangan koloni bakteria yang banyak apabila kehadiran nutrien ada. Okey, betul. Boleh. Walaupun nampak ayat tu macam tunggang terbalik, tapi semua maklumat dia ada. Okey, dapat markah, 1 markah. Alright. Okey, seterusnya kita teruskan dengan subtopik ataupun bidang pembelajaran standard kandungan 1.2 mikroorganisma berfaedah. Kita tengok pada mikroorganisma berfaedah. Okey, untuk standard pembelajaran, kamu dapat mewajarkan aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan, menjana idea potensi kegunaan mikroorganisma dan juga
dalam ni kita akan tengok apakah aplikasi mikroorganisma berfaedah. Okey, dalam bidang pertanian, perindustrian dan perubatan. Aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam bidang perindustrian, kita gunakan dalam minuman. Contoh dalam deterjen, dalam Yakult, kita ada Lactobacillus bulgaricus. Kemudian dalam perindustrian barangan kulit, kita ada 2 bakteria. Bakteria Bifidobacteria sp dan Lactobacillus subtilis. Di mana digunakan untuk menguraikan otot-otot daripada terlekat pada kulit. Untuk kita pisahkan, kita nak dapatkan kulit buaya, kulit ulat sawah. Kita gunakan ni untuk memisahkan isi ataupun otot daripada kulit. Kemudian dalam bidang makanan, perindustrian makanan, yeast digunakan untuk menghasilkan roti dan juga donat, kek. Kalau nak hasilkan keju, kita guna apa? Bakteria. Pandai. Bakteria. Nak hasilkan keju, kita gunakan bakteria. Kemudian dalam bidang perubatan, kita gunakan DNA rekombinan E. coli untuk menghasilkan hormon insulin yang mengawal paras gula dalam darah. Kemudian antibiotik seperti penicillin dan juga vaksin. Dalam bidang perubatan, mikroorganisma digunakan untuk penghasilan vaksin seperti vaksin untuk rotavirus, salmonella, poliovirus. Dan dalam bidang pertanian digunakan untuk pencernaan makanan dan juga untuk menyuburkan tanah. Ini adalah tambahan untuk KSSM. Kegunaan serum bakteria Lactobacillus sp adalah untuk menyingkirkan bau busuk, merawat sisa kumbahan, menghasilkan enzim, memajukan industri perikanan, membuat kompos dan membantu pencernaan haiwan ternakan. Kita terus kepada soalan. Soalan Cikgu berhenti saat lah. Cikgu tukar dengan Cikgu Aswad. Kita akan lihat pada bahagian seterusnya, iaitu potensi kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan kelestarian alam sekitar. Baik, ini adalah topik baru dalam KSM. Sebelum ni KBSM tak ada punya ni. Dia ada mikroorganisma tapi bahagian ini tak ada. So dia adalah satu subtopik yang baru. So kita tengok di sini perkembangan dan kemajuan dalam teknologi, terutamanya bioteknologi hijau, telah menjanakan dan menjayakan idea potensi ke penggunaan mikroorganisma untuk merawat sisa kumbahan dan menghasilkan ekoenzim melalui penapaian sisa pertanian. Ekoenzim ialah, kita lihat situ, hasil semula jadi, kita kena ada hasil semula jadi daripada sisa. Daripada yang ni kena point yang penting saya letak sini. Dari sisa pertanian seperti buah-buahan atau sayur-sayuran yang diolah melalui proses penapaian. Yang ni penting. Yang ni adalah yang penting. Kamu boleh hasil semula jadi daripada sisa pertanian seperti sisa buah-buahan atau sayur-sayuran yang diolah melalui proses penapaian. Proses penapaian kena ada, sisa pertanian kena ada, hasil pertanian semula jadi pun kena ada. 3 benda ni kena ada. Barulah betul maksud ekoenzim ni. So kita tengok yang pertama, ini adalah larutan pembersih ekoenzim. Ini adalah bahan pencuci kimia. Yang ni adalah tak menggunakan sumber-sumber semula jadi. Yang ni menggunakan sumber semula jadi. Kita terus ke slide seterusnya, iaitu dalam membanding bezakan antara larutan pembersih ekoenzim dan bahan pencuci kimia. Yang ni tak ada dalam bahagian eksperimen bahagian A. Dia akan soal banyak pada bahagian C, soalan struktur AC. Bahagian C, AC. Boleh dia soal bahagian untuk soalan ni dia tanya berikan 4 perbezaan antara larutan pembersih ekoenzim dan bahan pencuci kimia. So itulah soalan pertama untuk KSSM yang boleh dia tanya kepada kamu. Maksudnya
Sebelum ni tak ada soalan-soalan macam ni. Tapi kamu adalah calon SPM yang pertama untuk KSSM. So ini mungkin jadi possibility question kepada kamu. So kita tengok sekarang. Yang pertama kita boleh bezakan dari aspek proses penghasilannya. Yang pertama proses penghasilan. Kita tengok yang pertama larutan pembersih ekoenzim ni berasal ataupun dihasilkan melalui proses penapian sisa pertanian manakala bahan pencuci kimia menggunakan bahan-bahan kimia. Tindakan terhadap lemak dan gris. Enzim dalam ekoenzim menghuraikan lemak dan gris kepada bentuk yang lebih kecil manakala bahan pencuci kimia, surfaktan alam bahan pencuci kimia mengimunisasikan lemak dan gris kepada buih, mudah digunakan. Larutan pembersih ekoenzim tidak perlu disental kerana lemak dan gris mudah ditanggalkan. Sental tu maksudnya digosok-gosok. Macam kamu rendam baju, kemudian lepas beberapa jam tu kamu ambil baju tu, kamu akan sental dia nak keluarkan kotoran. Lebih banyak buih, lagi banyaklah kotoran itu akan ditanggalkan. Maksud dia macam tu. So di sini kamu tengok untuk bahan pencuci perlu disental dengan kuat. Maksudnya dari aspek mudah digunakan, larutan pembersih ekoenzim lebih mudah digunakan berbanding bahan pencuci kimia. Sebab tak perlu sental. Lemak dan gris ataupun kotoran mudah ditanggalkan daripada pakaian. Saliran tersumbat, molekul kecil yang dihasilkan tidak menyumbat saliran. Manakala bahan pencuci kimia, buih yang dihasilkan oleh surfaktan boleh menyumbatkan saliran. Kos lebih rendah, manakala kos bahan pencuci kimia adalah lebih tinggi. Penghasilan sisa kurang, manakala untuk bahan pencuci kimia adalah banyak. Alam sekitar untuk penggunaan larutan ekoenzim ini lebih mesra alam, maksudnya tidak mendatangkan banyak pencemaran, manakala bahan pencuci kimia mencemarkan alam sekitar. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Perbezaan antara larutan pembersih ekoenzim, aspek dan bahan pencuci tolong hafal. Boleh snap untuk nota kamu. Okay? Right. Boleh print screen untuk nota kamu. Tolong ingat ya. Baik. Seterusnya kita tengok serum bakteria Lactobacillus sp. So kegunaan serum bakteria Lactobacillus sp adalah satu, menyingkirkan bau busuk. Yang kedua adalah merawat sisa tumbuhan. Yang ketiga adalah untuk menghasilkan enzim. Yang keempat, memajukan industri perikanan. Yang kelima, membuat kompos. Kompos ni baja ya. Kemudian dalam yang keenam adalah membantu pencernaan haiwan ternakan. Baiklah. Kita tengok yang pertama. Antara berikut yang manakah benar mengenai kebaikan penggunaan mikroorganisma? A. Bakteria membantu herbivor mencernakan selulosa. Virus boleh mengikat gas nitrogen kepada nitrat. Protozoa digunakan dalam pembuatan roti. Yeast digunakan dalam menguraikan tumpahan minyak di laut. Apakah jawapan yang paling bertepat? A, cikgu. A, cikgu. Okay, very good. A, bagus. A. Okay, bagus. Semua respon A, very good. Otak dalam otak kamu dah tahu, oh A ni. Bakteria dalam perut haiwan herbivor ini akan menghasilkan enzim selulase, menguraikan selulosa menjadi glukosa. Kena faham benda tu. Dia bakteria menghasilkan enzim selulase untuk menguraikan selulosa kepada glukosa. Yang mana glukosa itu akan memberikan tenaga kepada haiwan herbivor. Haiwan herbivor tu apa? Lembu, kambing, yang mana haiwan-haiwan yang makan rumput. Tak sama macam manusia. Manusia tak ada enzim bakteria yang jenis ni. Sebab Tuhan anugerahkan bakteria ni dalam perut haiwan herbivor adalah untuk menguraikan selulosa ataupun tumbuhan hijau yang dimakan. Tumbuhan hijau kita tu yang dimakan tu ada selulosa. So untuk menukarkan kepada glukosa, dia perlukan enzim selulase yang dirembeskan oleh bakteria untuk menguraikan selulosa menjadi glukosa. So dengan adanya glukosa, haiwan herbivor tu akan mendapat tenaga. Kita tak perlu selulosa ni sebab kita
menguraikan kanji kepada glukosa. Kanji tu semualah jenis seperti nasi, kentang dan sebagainya. Haiwan herbivore tak makan nasi, tak makan kentang. Mereka dianugerahkan dengan tumbuhan hijau untuk memberikan mereka tenaga. Okey, tolong faham benda tu. Dan kita tengok nombor 2. Maklumat di bawah adalah tentang kegunaan mikroorganisme X. Ia digunakan untuk menghasilkan minuman beralkohol. Ia digunakan dalam industri roti dan kek. Apakah mikroorganisme X? A. Alga, B. Yeast, C. Muka dan D. Protozoa. Bagus. Bagus. Alhamdulillah, insyaAllah lah prestasi SPM tahun ni akan lebih meningkat dengan adanya orang-orang macam kamu ni. Respon yang baik. Terima kasih. Baik, ya. Saya nak tanya, kalau yang nak masuk kan, siapa yang approve? Sebab cikgu saya nak masuk, dia tak dapat approve daripada admin. Yang tu admin daripada pihak Jabatan Pelajaran. Okay. So tak apalah, nanti kita ada record, kemudian kita ada live punya tu, nanti dia boleh ambil tengok yang yang dah di record nanti ya. Okay. Okay. So macam saya cerita tadi, program yang kita buat ni nak memfokuskan kepada pemahaman pelajar pada setiap topik dan juga menekankan pada pemahaman dalam penulisan jawapan. So harapan saya bila ada trial nanti, kamu punya cara penulisan kamu tu lebih improve. Itu harapan kami, saya dan isteri saya, Cikgu Nur Falhanam. Right. Okey, kita terus kepada nombor 3. Antara mikroorganisme berikut, yang manakah digunakan untuk membuat keju? Bakteria. Bakteria. Very good. Bakteria. Okey. Nombor 4. Mikroorganisme yang manakah boleh menukarkan gas nitrogen kepada nitrat? D. Okey, B. Bakteria pengikat nitrogen. Okey, very good. Antara berikut manakah bukan kegunaan mikroorganisme dalam pembuatan antibiotik, perawatan sisa, air sisa, pembuatan larutan pembersih ekoenzim dan juga proses penghasilan plastik? Dagu. Penghasilan plastik. Very good. 5 markah penuh di sini. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan kepada soalan subjektif. Di sini kamu lihat di sini menunjukkan peranan mikroorganisme berfaedah dalam kehidupan. Ini soalan subjektif bahagian B ya. P adalah hidupan simbiosis dalam nodul akar pokok kekacang. Okey, simbiosis ni dia punya hubungan dia secara mutualisme. Mutualisme ni kamu belajar masa tingkatan 3 dulu. Tingkatan 3, tingkatan 2 dulu. Kamu belajar tentang mutualisme di mana perhubungan mutualisme ini adalah kedua-dua organisme mendapat faedah. Okey, sebab tu dia kata hubungan mutualisme dalam simbiosis ini. Simbiosis ni contoh dia ada 3, ada 4. Saya bagi contoh di sini, yang pertama adalah mutualisme. Ini mutualisme lah, hubungan antara nodul akar pokok kacang dengan bakteria pengikat nitrogen. Kemudian Q, membantu pencernaan makanan dalam herbivore, digunakan dalam penghasilan insulin. Namakan bakteria dalam P. Bakteria pengikat nitrogen. Very good. Semua pump. Jawapan tu semacam cikgu jawab pump. Bakteria pengikat nitrogen. Bagus. Nyatakan faktor bakteria ini, fungsi bakteria ini dalam bidang pertanian. Yang ini dalam kita nitrogen. Saya nak maklum kepada kamu, pada KBSM dulu, kita nitrogen ni adalah satu antara topik yang menarik dan banyak kali keluar dalam exam. Dan dia boleh keluar dalam bahagian B, struktur, dan dia boleh keluar dalam esei. Dan dia pernah keluar dalam esei sebanyak 2 kali, if I'm not mistaken. So, kalau kamu dah faham dah apakah kita nitrogen ni, oh very good. So, kita akan tentuh kita nitrogen ni dalam bab 2 nanti. Okay? Nyatakan fungsi bakteria dalam bidang pertanian ini adalah untuk menukarkan nitrogen di udara kepada nitrat yang boleh diserap oleh akar. Tumbuhan hanya ambil nitrogen dalam bentuk nitrat. So untuk itu dia perlu tukarkan gas nitrogen di udara kepada nitrat dengan bantuan bakteria pengikat nitrogen. Sebab itulah
tumbuhan itu memberi ruang dan tempat perlindungan dan tempat tinggal bagi bakteria itu duduk di akar dia. Dengan harapan dengan dia membantu tumbuhan itu pula dengan menukarkan gas nitrogen kepada ion nitrat supaya dapat diserap oleh akar, yang mana nitrat ini akan digunakan untuk pertumbuhan-tumbuhan itu dengan lebih sihat. Okey. Namakan kelas mikroorganisme dalam R. Apa dia? DNA, cikgu. Bakteria. So kamu kena ingat, bakteria yang digunakan dalam penghasilan insulin. Insulin ni digunakan untuk merawat penyakit kencing manis ataupun diabetes mellitus. Bagaimanakah mikroorganisme membantu pencernaan makanan di Q? Macam saya ulangkan tadi, di mana bakteria menghasilkan enzim selulis yang mencernakan selulosa kepada glukosa. Dia tak boleh makan benda lain selain daripada tumbuhan hijau untuk menghasilkan tenaga. Dia hanya ambil tumbuhan hijau, menggunakan tumbuhan hijau itu untuk ditukarkan kepada glukosa. Sebab dia ada apa di perut dia? Dia ada bakteria yang menghasilkan enzim selulis yang mencernakan selulosa kepada glukosa. Kita tengok di 1.2 menunjukkan sejenis mikroorganisme digunakan dalam industri pemprosesan makanan. Apakah benda Allah ini? Yeast. Yeast, very good. Yeast. Yeast, tulis besar sikit. Yeast. Okey, pandai. Okey, namakan proses yang digunakan oleh mikroorganisme ini. Proses apa yang menghasilkan namakan proses ni, sorry yang ni proses bukan yeast. Sorry bukan yeast Padam bukan yeast. Namakan proses yang menggunakan proses mikroorganisme ini. Penapaian. Saya tulis penapaian. Okay, penapaian. Okay. So, sorry penapaian. Right. Okay, namakan gas terbebas dalam proses ini. Gas karbon dioksida. Very good. Right. So, dia boleh soalan macam mana tau. Dia tanya, apakah mikroorganisme di atas? So, jawapan dia yeast. Namakan proses yang menggunakan mikroorganisme ini dalam penghasilan minuman beralkohol. Tambah sikit lagi. So, kamu boleh ibu penapaian. Namakan gas yang terbebas dalam proses ini gas karbon dioksida. Itulah cara bentuk jawab soalan yang akan disoal pada kamu. Okay? Baik. Nombor 2. Penggunaan ekoenzim sebagai larutan pembersih dan bahan berlemak atau berminyak merupakan satu aplikasi teknologi hijau dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa. Bagaimana ekoenzim dihasilkan? Melalui proses penapaian, kena ada satu markah, daripada sisa pertanian seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Tolong ingat, kena ada proses penapaian, satu markah. Sisa pertanian seperti buah-buahan dan sayur-sayuran dapat lagi satu markah, dua markah. Mengapakah pencuci dengan menggunakan larutan pembersih ekoenzim lebih mudah berbanding dengan bahan pencuci kimia? Tidak perlu disentar dengan kuat kerana lemak dan grease mudah tertanggal. Okey, tak perlu disental dengan lebih kuat kerana lemak dan grease mudah ditanggalkan. Kemudian, berikan dua kebaikan menggunakan pembersih ekoenzim berbanding larutan bahan pencuci kimia. Satu, kos yang lebih rendah boleh diterima, penghasilan sisa berkurangan dan produk mesra alam. Dalam penulisan jawapan ni, dalam kertas 2 bahagian B, kalau dia nak 2 saja, okay, kamu tengok 2 markah, kamu perlu listkan 1 dan 2 sahaja. Tak boleh buat 3, 4, 5. Apakah kesannya kalau kamu tulis 2, 3, kalau 1, 2 dan 3 tu jawapan yang betul, di kalangan jawapan-jawapan yang saya berikan ni adalah betul. Contohnya, nombor 1 kamu tulis kos yang rendah. Okey, betul. Kemudian kamu tulis penghasilan sisa berkurangan. Betul. Kemudian produk mesra alam. Betul. Ketiga-tiga kamu buat tu adalah tepat dan kena dengan skema
So betul. Tetapi ada pelajar yang dia terlalu confused. So dia tulis apa? Penghasilan kos yang rendah, penghasilan sisa berkurangan. Kemudian yang ketiga dia tulis tidak mesra alam. Dia tulis tidak mesra alam. Produk yang tidak mesra alam. Tiba-tiba dia tulis produk yang tidak mesra alam. So ini akan memberi kesan pada markah dia. Markah dia jadi apa? Satu saja, iaitu kos yang rendah. Tapi markah yang kedua tak dapat kerana dipenaliskan dengan markah jawapan yang terakhir dia tu. Sebab itu dalam penulisan jawapan untuk dua markah ataupun bahagian B ini, kalau dia nak dua jawapan, hanya tulis dua jawapan yang terbaik sahaja. Tolong ingat kalau esei kamu nak tulis sampai banyak mana pun tak ada masalah. Tapi kalau dalam bahagian B, kamu kena ikut kepada kehendak soalan tersebut. Okay? Dan markah diberikan. D1, bahan pencemar di dalam sistem cairan juga boleh disingkirkan dengan menggunakan sejenis mikroorganisma. Namakan mikroorganisma tersebut serum bakteria Lactobacillus sp. Namakan satu kegunaan mikroorganisma yang anda nyatakan di atas. Membuat kompos ataupun baja, memajukan industri perikanan, merawat sisa kubahan, menyingkirkan bau busuk dan membantu pencernaan haiwan ternakan. So ini adalah contoh soalan bagi bahagian B. So boleh snap jawapan ataupun untuk bahagian ni kamu boleh print screen untuk membantu pemahaman kamu ataupun nak mengingat. Okay. Alright. Okay. Untuk 1.3 ini saya akan sambung nanti dengan penambahan ataupun dengan penambahan soalan-soalan yang akan menguji pemahaman kamu dalam penulisan esei. Soalan yang akan menunjukkan ataupun soalan yang membantu untuk kamu lebih faham cara penulisan teknik menjawab untuk sains kertas 2 bahagian C, iaitu bahagian C soalan nombor 11. Dulu soalan 10. Untuk tahun ini, mulai tahun ini, soalan nombor 11 adalah berkaitan dengan penulisan ataupun perancangan membentuk eksperimen. So yang ni adalah sangat penting kerana ada elemen baru yang diserap dalam soalan tersebut. So kita akan sambung minggu hadapan dengan 1.3 dan penambahan soalan-soalan yang ada kaitannya dengan bab 1 minggu hadapan. Dan minggu depan insyaAllah jika kita habis awal bab nombor 1, saya akan terus intro kepada bab nombor 2. Baik, sebelum saya menutup sesi malam ini, ada soalan tak apa-apa yang nak tanya cikgu? Ada soalan tak? Cikgu, Ya. kalau dia beri soalan, dia tanya pemboleh ubah manipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Tapi kalau kita bagi pemboleh ubah dimalarkan juga, dia akan potong mata kita juga ke cikgu? Macam mana tu saya tak faham? Kalau dia minta pemboleh ubah manipulasi dengan bergerak balas. Tapi kami bagi 3 jawapan. Lagi satu pemboleh ubah dimalarkan. Okay, right. Dalam penulisan eksperimen nanti, dia akan minta sama ada soalan nombor 11 kan? Betul tak? Soalan nombor 11? Ya. Dia akan minta dimanipulasikan dan bergerak balas. Kan? Tapi tiba-tiba kamu boleh dibalarkan. Kan? Tapi kalau dimanipulasikan kamu betul, bergerak balas kamu betul, tetapi dimalarkan kamu salah, tak akan memberi kesan pada kamu. Sebab soalan dia hanya tanya dimanipulasi dan bergerak balas. Okay? Faham kan? Okay. Kecuali kamu bagi jawapan salah untuk pemboleh ubah dimanipulasi dan bergerak balas. Dia tak akan maksud contohnya kamu salah dimanipulasi, dia ambil jawapan untuk dimalarkan. Tak. Dia akan ambil dimanipulasi dan bergerak balas saja. Dimalarkan tak ada dalam senarai dia. Okey, terima kasih cikgu. Okey, tolong saya akan maklum kepada kamu satu makluman bagi rakaman akan diupload dalam portal MPDCA Digital. So yang mana yang tak sempat nak tengok live ataupun program hari ni, kamu boleh tengok pada portal MPDCA Digital. Okay? So ada soalan lain tak? Terima kasih yang soal tadi, bagus. Dia maksudnya dia faham. Dia soalan tu dia tanya dimanipulasi dan bergerak balas, tapi dia terjawab dimalarkan. Tapi dimalarkan yang jawab tu salah.
tapi dimanipulasi dan bergerak balas harta betul. So dia akan dapat full mark juga. Kecuali dimanipulasi dan bergerak balas dia salah. Dimalarkan dia betul, tak akan ambil markah untuk dimalarkan itu. Okay, faham no yang tanya tadi? Ya, faham cikgu. Terima kasih. Alright, ada soalan lain? Kamu kena tanya saya akan cuba respon. Yang mana saya tahu, saya akan respon. Yang tak tahu, saya akan rujuk pada partner saya ni. So penting ni sebab saya dengan partner buat penting sebab nak make sure kamu dapatkan maklumat yang tepat. Ya. Ada soalan lain sebelum kita tutup? Saya bagi 2 minit lagi untuk kamu tanya. Okay. So semua jelas tu? Alhamdulillah hari ni full house, semua masuk dan beri respon. Permulaan yang baik. Kita sama-sama bekerja, kita sama-sama berusaha. Saya tolong kamu, pihak JPN tolong kamu, pihak MBDC tolong kamu. Kamu dah usaha atas kehendak diri kamu. InsyaAllah kalau kesemua elemen ni ada, kejayaan mampu kamu capai. So semua ingat usaha, doa dan tawakal perlu ada. Usaha, doa dan tawakal. InsyaAllah kalau kamu percaya pada 3 elemen ni, kamu mampu untuk mencapai kejayaan. So kita akan jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah semua take care. Make sure jaga diri, jaga SOP. Jangan lupa exam tahun ini adalah penentu masa depan kamu. InsyaAllah. Saya doakan kamu berjaya. Kita jumpa minggu depan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Cikgu Nofalana mengucapkan terima kasih dan take care. Tahniah semua. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Terima kasih, Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Terima cikgu. kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Cikgu.